Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati moderator, pengacara majlis, semua warga kerja Golkar Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 3 hari bulan 2 2023 bersamaan dengan 12 hari bulan Rajab 1444. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, sambungan pelajaran kita iaitulah ayat 84, 85, dan kita akan pergi kepada ayat 86 hingga 89. InsyaAllah kita ambil 2 chapter ataupun 2 makra' yang dibahagikan oleh tafsir Aisarut Tafasir. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan haram yang diharamkan berperang dan besar melakukan kesalahan padanya, dan juga di antara bulan yang digalakkan supaya kita perbanyakkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadat yang disyariatkan, bukan ibadat yang direka-reka dengan kelebihan-kelebihan yang entah macam-macam. Hari ini tersebar di bulan Rajab ni kak, letihlah kita nak jawab. Jadi para jemaah sekalian, pencinta ilmu sekalian, tak usah susah-susahkan dirilah. Jangan susahkan orang, jangan susah diri sendiri. Habis, macam mana kita nak tahu sumber di manakah amalan-amalan yang jelas yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kumpulan ulama-ulama para salafus saleh zaman dulu? Boleh ikuti dalam kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para asatizah kita. Sudah pasti para pencinta sunnah mengenali asatizah yang akan membimbing mereka dalam ilmu-ilmu yang lebih jelas, autentik dia punya kesahihannya, maklumatnya, supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik, menyebarkan hadis-hadis palsu tentang Rajab, menyebarkan maklumat-maklumat yang salah tentang kelebihan-kelebihan itu, kelebihan ini, sedangkan ianya tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam surah Ali Imran ayat 84. Bagi jemaah pelajar yang ada tafsir ni, tafsir Al-Aisar ni, boleh tengok di muka surat 133. Jadi saya akan baca ayat satu persatu. Kita tak baca semua ayat, jadi panjang masa kita sangat terhad. Satu persatu dan kita langsung pergi kepada kalimat, penjelasan kata. Sebab kita nak pelajar kita ni lebih mentadabbur ayat-ayat yang dipelajari, memahami makna dia. Mudahan dengan kita tamaknya belajar bermakna ada ilmu yang kita dapat. Ada ilmu yang kita dapat. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca ayat yang pertama dalam siri ini, iaitulah bermula ayat 84. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah, Qul amanna billah, yakni katakanlah kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Wa ma unzila alaina, Allah Ta'ala turunkan kepada kita daripada kitab-kitabnya yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub dan Asbat. Asbat itu mana anak cucu dia. Dan apa yang diberikan kepada Sayyidina Musa, Isa dan para nabi-nabi daripada Allah Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada Allah lah kami muslimun, menyerah diri, tunduk, akur dan patuh. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini kita tengok kepada syarhul kalimat, makna kalimah ayat. Apa makna kalimah? Diambil kepada kita ni al-asbat. Apa makna asbat? Al-asbat jam'u sibtin, was-sibtu al-hafid. Maknanya cucu. Asbat maknanya anak cucu. Yang dimaksud dengan asbat di sini ialah anak-anak Nabi Yaqub yang berjumlah 12 orang. Jumlah 12 orang. 10 daripada mak dulu, kemudian Yusuf dengan Bunyamin, yang kemudian sehingga timbulnya cerita konspirasi dalam sejarah surah Nabi Yusuf yang sangat besar ilmunya dan tadaburnya kepada kita dalam mengharungi kehidupan bersama dengan adik-beradik dan keluarga. Istilah al-asbat di kalangan kaum Yahudi sama istilah seperti qabilah di kalangan bangsa Arab. Maknanya bagi orang Yahudi, asbat itu macam qabilah. Sibtu fulan, sibtu fulan. Qabilah Abdul Muttalib, qabilah tu qabilah ni, qabilah Aus dengan Khazraj. Jadi orang lain guna qabilah, bagi Yahudi dia guna asbat. Asbat. Itu ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat 2 ataupun ayat 85 dalam ayat kita ini. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, mana ada lagi orang nak korek-korek agama lain daripada Islam, tak kiralah agama apa atas dunia ni, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Allah Ta'ala tak terima daripada dia. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tengok kalimah yabtaghi. Yabtaghi makna mencari dan menginginkan. Mencari dan menginginkan agama selain daripada Islam. Tak kiralah dia nak apa agama pun. Islam pula sekarang ni ditempel-tempelkan dengan macam-macam nama. Islam liberal lah, Islam tu, Islam ni. Kita kata kalau dah liberal je lah. Tak usah tempel-tempel kepada Islam lah. Jadi, kalau dalam negara kita pula menjadi slogan negara dah. Islam hadari, sekarang ni Islam madani. Macam-macam lah. Pemimpin-pemimpin ni yang pentingnya dia nak buat slogan yang tak sama, supaya orang tengok dia orang itu ada kerja, ada idea, macam-macam lah. Kita kata silalah. Selagi kamu berkuasa, kamu buatlah apa yang kamu rasa nampak comel kepada negara dan kepada rakyat. Tapi bagi kita umat Islam, jangan menambah-nambah. Islam. Kenapa nak kata Islam liberal? Apa Islam liberal? Islam ni agama, Islam dinullah. Islam ini agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, kepada Nabi SAW. Maka hanya Islam yang diiktiraf. Hari ini jangan main. Kemudian al-khasirin, orang yang celaka. Apa dia makna al-khasirin? Al-halikin, orang yang binasa, orang yang celaka. Bil khuldi fi nari jahannam, kerana mereka akan kekal dalam neraka jahannam.
dan orang-orang yang rugi dalam segala hal, bahkan termasuk dirinya sendiri. Itu mana khasirin. Mana siapa dia cari lain daripada agama Islam, maka mereka akan rugi serugi-ruginya. Tidak ada gunanya hidup di atas dunia ini kalau Islam itu tidak diambil sebagai pegangan, sebagai gaya hidup dan sebagai panduan yang menyelamatkan mereka, maka kita mengatakan itu tidak terjadi. Baik, al-an nantaqil ila makna al-ayataini. Apakah makna dua ayat ini? Apakah maksud dua ayat ini para pelajar, para jemaah sekalian? Kata di Syekh rahimahullahu taala, penulis tafsir ini dia kata, mazalas siyaq. Kedua-dua ayat ini masih lagi perbincangannya tentang hujah-hujah yang ditujukan kepada ahlul kitab. Apa ahlul kitab? Nasara ke Yahudi ke? Sebab daripada awal perbincangan surah ini, saya rasa para pelajar masih ingat lagi kita bertemu dengan siapa dalam surah ini? Kita bertemu dengan Nasara Najran. Nasara yang mari daripada Najran, yang mari nak berdebat tentang Nabi Isa alaihissalam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasara ke Yahudi ke, dua-duanya ini adalah merupakan ahlul kitab. Ahlul kitab yang kita kemukakan hujah kepada mereka. Kita kemukakan hujah kepada mereka. Setelah Allah Ta'ala mencela mereka pada ayat-ayat terdahulu. Dari ayat yang lepas, Allah Ta'ala telah mencela mereka dengan Tuhan kata afaghaira dinillahi yabghun ya ma'syara al-yahud, adakah lain daripada agama Allah yang kamu cari? Kenapa kamu duk reka-reka, kamu duk buat cerita tu? Wahai kaum Yahudi dan Nasrani, mu cari apa sebenarnya? Mu cari apa? Jadi kalau mereka nak cari lain daripada agama Allah, maka jika mereka mengatakan, ya, kami nak cari lain daripada agama Allah, maka katakanlah, wahai Rasulku. Maka di sini Allah ajar kepada Nabi SAW, tengok nota kaki di bawah itu bagus. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Rasulullah SAW beserta orang yang beriman. Allah ajar Nabi dan para mukminin tentang keimanan yang benar, yang dengannya Allah Ta'ala menyayangi mereka agar mereka menjadi manusia sempurna dan berbahagia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kamu nak bahagia, kamu nak tenang di sana, aman di sini, maka ikutlah arahan Allah Azza wa Jalla ini. Jangan cari lain daripada Islam. Jadi katakanlah wahai Rasulku sallallahu alaihi wasallam bahawa kami telah beriman kepada Allah. Dia kata dia beriman kepada Allah juga, tak apa. Maknanya satu, yang pertama ni kita sama dengan mereka. Tapi ingat, Allah mana dia beriman? Ingat, kita beriman dengan Allahu Ahad. Allah yang esa, yang tunggal, yang tidak ada anak. Tapi mereka beriman dengan Tuhan yang tiga. La, kita kata itu bukan Tuhan kami. Itu bukan Tuhan. Dan kami beriman kepada wahyu serta syariat yang diturunkan kepada kami. Maknanya kita sekarang ni syariat kita iaitulah syariat Muhammad yang dibawa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim melalui suhuf dia kepada Khalilur Rahman dan yang diturunkan kepada dua anaknya iaitulah Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak sertanya diturunkan kepada Yaqub. Yaqub ni bapa kepada Israel dan Asbat anak cucunya. Asbat mana anak cucu dia? Anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi kita ingatlah keturunan Nabi Ibrahim inilah yang banyak nabi yang mari selepas daripada itu. Kami pun beriman kepada kitab Taurah yang telah diberikan kepada Nabi Musa. Musa itu anak cucu dia lah tu. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa serta semua wahyu dari Allah yang telah diterima oleh para nabi yang lain. Jadi nabi yang lain dia terima semua wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kami tidak membeza-bezakan antara satu dengan yang lain di antara mereka.
Tetapi kami beriman kepada mereka seluruhnya beserta wahyu yang mereka bawa. Jadi kalau kita terima mana-mana nabi, mesti package. Terima Musa, terima Taurat. Jadi kalau Musa aku percaya, Taurat tak percaya, lah, tidak mungkin. Dengan demikian, kami tidak beriman kepada sebahagian dan engkar kepada sebahagian lain seperti yang kamu lakukan, hei Ahlul Kitab, wahai Yahudi dengan Nasara. Jadi dalam ayat ini yang dikatakan matematik akidah. Jadi para pelajar kena catat, nama dia matematik akidah. Kalau kita matematik kita, 10 tolak 1, 9. 6 tolak 1, 5. Tapi matematik akidah lah 6 tolak 1, 0. Ini dia panggil matematik akidah. Saya beriman semua. Nabi-nabi kita percaya semua, kecuali Nabi Lut tak terima. Sebab Nabi Lut ni telah membinasakan kaum LGBT. Contoh ya, kalau ada geng-geng LGBT yang anti kepada Nabi Lut, sebab dia kata Lut tak bersimpati dengan geng-geng mereka. Contohlah kita kata. Maka tolak seorang Nabi bermakna tolak semua Rasul. Dia package. Package dia 1 tolak 1, 5 tolak 1, 0. 6 tolak 1, 0. Jadi package akidah tak boleh tolak walaupun 1. Sebab tu dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita, la nufarriqu baina ahadim min rasulihi, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tak beza-bezakan kasih sayang kami, kecintaan kami, kepercayaan kami kepada mana-mana nabi, mana-mana rasul yang sabit yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang ada beza-beza, bermakna orang itu tidak betul. Jadi dalam dalam ilmu matematik akidah ni, 6 tolak 1, 0. Ini cukup berbahaya. Tak boleh ambil sebahagian. Oh, saya terima. Saya macam geng-geng Yahudi juga tak. Dia terima sebahagian malaikat, dia tak terima dengan sebahagian malaikat, kata. Jadi kita kata itu menunjukkan kekufuran dia, banyak lorong kufur itu. Tolak sebahagian malaikat, tolak sebahagian nabi. Kita kata tak boleh tolak. Yang kita orang Islam ni tidak boleh tolak. Mesti semua sekali kita terima. Cuma nabi-nabi itu sama-sama dia ada perbezaan. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Allah sendiri sebut tilkar rusulu ba'dana faddalna ba'd ala ba'd. Ada rasul-rasul yang kami lebihkan yang ni dengan yang lain. Itu cerita lah. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri. Tapi dari sudut kita sebagai mukmin, kita mesti beriman keseluruhannya. Kami wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kami tidak menyembah Tuhan selain daripada Dia, dan kami tidak menyembahnya dengan syariat atau hukum selain daripada syariat Allah. Jadi kalau kita nak sembah Allah, kita nak kenal Allah, kita kenal melalui syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah makna ayat 84. Makna ayat 84, jadi tidak ada perbezaan. Tak boleh nak beza-bezakan antara nabi-nabi dari sudut kepercayaan. Tapi dari sudut ketinggian darjat, memang Allah Ta'ala bezakan, sebagaimana disebut ayat yang saya baca tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Ada rasul yang dikenali dan ada rasul yang tidak dikenali. Ada rasul yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia, kan? Macam Nabi Musa AS, ada yang diberi wahyu. Kita mengatakan itu perbezaan dari sudut kedudukan. Tapi perbezaan dari sudut iman, tidak ada beza. Baik, sekarang kita berpindah kepada ayat 85. Adapun pada ayat 85, Allah Ta'ala menetapkan bahawa semua agama di luar agama Islam adalah batil. Tidak betul. Dan sesiapa pun yang menganut agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia akan merugi dengan kerugian yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada agama Islam. Tengok nota di bawah. Rawal Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu bersabda. Nabi kata apa? Taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Bahawa pada hari kiamat akan datang segala amal baik kepada Allah. Amal baik kita buat, datang.
Maka solat datang dan berkata, wahai Tuhanku, aku adalah solat. Allah pun menjawab, sungguhnya kamu dalam keadaan yang baik. Datanglah sedekah dan berkata, wahai Tuhanku, aku adalah sedekah. Allah menjawab, sungguhnya kamu dalam keadaan yang baik. Kemudian datang puasa dan berkata, ya wahai Tuhanku, aku adalah puasa. Maka Allah menjawab, sungguhnya kamu dalam keadaan yang baik. Kemudian datang seluruh amal baik satu persatu dan semuanya dijawab oleh Allah bahawa dia dalam keadaan yang baik. Setelah itu datanglah Islam. Waja'al Islam, berkata, ya Allah, akulah Islam. Datang dan berkata, wahai Tuhanku, engkaulah zat yang maha pemberi keselamatan dan akulah Islam. Maka Allah menjawab, sesungguhnya engkau hari ini dalam keadaan baik, denganmu aku mengambil, denganmu pula aku memberi. Mana siapa dia dengan Islam ni lah, Allah Ta'ala ambil beri. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, ayat yang kita baca tadi lah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia ambil lain pada Islam, orang itu rugi, orang itu celaka, orang itu mengundang bala bencana. Kalau mungkin di dunia dia hidup senang, tapi di akhirat mereka akan susah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Artinya kita kekal dalam kedudukan kita, kita nak hanya Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu para pencinta ilmu, para pelajar sekalian, kita berhati-hati dengan toleransi beragama. Ini kita ada macam-macam ni. Persatuan, hubungan antara kaum lah, persatuan, toleransi lah. Tapi ingat, kita bertoleransi, maknanya kita tidak berkelahi dengan penganut agama lain. Kita tak berkelahi dengan penganut agama lain. Tetapi kita ada batasan, ada SOP. Kita tak boleh pergi ke tempat agama lain sekiranya berkait dengan ritual ibadat mereka. Tak boleh. Ni kadang-kadang kita tengok orang-orang yang nampak hebat, kan? Dia pergi ke tempat majlis-majlis orang kafir, colek atas dahi juga. Apa maksud colek atas dahi itu? Ada makna dia. Tuan-tuan boleh dengar dalam huraian-huraian yang dibuat oleh penganut yang tersebut. Apa dia kata kepercayaan dia. Kemudian kita pergi pula nyalakan api sekali dengan dia, contohnya. Pergi ambil air, masukkan dalam bekas yang memang ada ritual keagamaan. Ini tak boleh. Tak janganlah tunjuk kita ni, kayak saya ni Islam, kita ni liberal sangat, semua benda yang kita boleh buat. Lah. Kerana itu saya menuntut banyak sekali. Setiap kali datangnya perayaan agama lain, seperti hari Krismas datang, hari awal tahun Cina, hari depa Bali, hari apa-apa, kita minta waktu itulah pihak berkuasa agama negeri-negeri dan juga pusat balik fatwa-fatwa, garis panduan di manakah yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan untuk orang Islam menyertai di dalam acara-acara keagamaan agama lain. Jadi kita bimbang, nanti kita bertasyabuh, pergi buat benda yang menjadi ritual kepada kepercayaan mereka, kepada dewa-dewa, kepada pengaruh-pengaruh kepercayaan dia kepada berhala. Ini bahaya kepada agama kita. Jadi pihak pemimpin berhati-hati, jangan duk tunjuk liberal sangat, kan? Buat apa yang dia suka, tapi dia memberi kesan kepada beragamanya seorang itu di dalam agama Islam. Berhati-hati. Baik. Tamatlah ayat kita ini, kita tengok kepada pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 84 dan 85. Tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebahagian daripada Rasul dan engkar kepada sebahagian yang lain. Lah, kita kena terima sah. Kecuali kalaulah perkara itu menjadi khilaf ulama. Tentang ada nabi ni, orang kata dia ni nabi, ada kata bukan. Dia ni dikatakan Rasul, ada yang kata bukan. Jadi kalau khilaf tu kuat, kalau tidak percaya lagi, bukan makna orang tu mengingkari, memisah di antara nabi dengan nabi. Lah. Tapi kalau benda sudah disepakati, nama mereka telah disebut oleh Allah dalam Quran, disebut oleh Nabi SAW dengan jawatan dia sebagai nabi dan rasul, maka kalau diengkar juga, maka ini dia panggil engkar yang cukup berbahaya. Jangan duk main-main. Jadi ada juga nabi-nabi yang dipertikaikan kesahihan jawatan dia tu, ada juga. Ataupun khilaf ulama, macam Khadir ataupun Khaidir, adakah dia nabi atau tidak? Itu dibahaskan panjang oleh para ulama Islam.
macam Luqman, adakah dia nabi atau tidak. Jadi kita kata yang khilaf-khilaf itu beza. Tapi yang sabit dengan Qurannya, dengan hadis, jangan bermain-main. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seorang yang beriman kepada sebahagian wahyu yang diturunkan oleh Allah, kita terima beberapa surah dalam Quran tapi kita tolak beberapa ayat. Ayat yang menyebut tentang hudud, kita tolak. Ayat bab nikah kahwin, yes. Ayat bab solat, kita terima. Ayat bab riba, no. Kafir orang ni. Tadi saya dah kira tadi, matematik agama tolak satu ayat yang sahih, yang sudah mutawatir daripada Al-Quran, maka kita mengatakan orang dalam keadaan berbahaya. Jadi jangan turun dan engkar sebahagian lain, jangan. Yang kedua, Islam, apa makna Islam? Para pelajar tanda. Al-Islam bermakna kepatuhan. Al-Islam bermakna ish? Bermakna kita patuh, akur kepada kehendak Allah Azza. Al-Islam huwa al-inqiyad wal khudu'u lillahi Azza wa Jalla. Maknanya Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu sangat bertolak, sangat bertolak, bertembung dengan sikap membeza-bezakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Tak boleh kita pilih-pilih, kita mesti mantap, kita mesti ambil keseluruhannya apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang ketiga, butlanu sairil adyan, batilnya agama-agama selain daripada Islam. Tak usah cakaplah agama ni ambil daripada tu, ambil daripada ni. Kita kata bagi kita orang beriman lain daripada Islam, tak betul. Tak boleh kata kafir. Kenapa tak boleh kata kafir? Dia memang kafir. Cuma kalau depan-depan dia mungkin kita tukarlah bahasa. Tuan-tuan yang bukan Islam. Okeylah sikit kot. Ini dalam majlis ramai-ramai. Kita tak bagi ceramah, tuan-tuan muslimin dan kufar musyrikin. Okey, tak kata lagi tu. Jadi ubahlah sikit bahasa kita. Tuan-tuan yang bukan Islam, kawan-kawan kita yang bukan Islam dan Muslim, salam sejahtera. Boleh. Tapi nak kata apa ni, wahai kapi-kapi semua tu, orang tak kata lagi tu. Dia panggil dia dalam bahasa sekarang, dia panggil taghyir khitabud da'wi. Kita kena tukar uslub cara kita berkhitab menuju cakap kepada orang yang berada depan kita. Tapi kalau kita nak cakap tafsir Quran macam ni, tak sebut kafir, habis nak sebut apa? Takkanlah kata ya ayyuhal kafirun, wahai non muslim. Terjemahan itu tidak tepat tu. Wahai kafir, kafir lah. Kita kadang-kadang terlalu sensitif sangat. Contohnya ni, khinzir. Tak boleh sebut babi kasar. Habis apa dia? Khinzir. Habis khinzir tu apa? Babi. Babi lalulah senang. Apa kata orang nak pegang telinga ikut ni nak pegang telinga sini, pergi pusing tangan. Jadi menyusahkan. Baik, tamaklah kita ayat yang pertama, iaitulah tentang kewajipan kita beriman kepada semua agama Islam ini, dan semua rasul tak boleh pisah-pisah. Kemudian Allah Ta'ala beri amaran siapa diambil lain daripada Islam maka tidak sah. Dan kita sambung lagi perbincangan kita bahayanya orang yang murtad. Dia dah terima Islam, kemudian dia lari daripada Islam. Ini manusia yang berbahaya, manusia yang cukup menakutkan kita. Tengok para pelajar ayat 86 dalam surah Al-Imran. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Ini bahaya ni, dia panggil puak-puak murtad. Dia beriman, lepas tu dia lari. Serta mereka telah mengakui bahawa Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, dan keterangan-keterangan pun telah didatang kepada mereka, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Apa makna di sini?
Tengok makna ayat. Kaifa yahdillahu qauman. Bagaimana mungkin? Dia panggil al-istifham huna lil istib'ad. Istifham huna lil istib'ad. Maknanya tanya di sini tu bukan tanya nak tahu, tanya nak kata tak mungkin. Jauh sekali nak dapat. Itu dia maksud dia tanya istib'ad. Istib'ad. Tengok nota di bawah tu dia kata istifham di sini, kalimah tanya di sini untuk menunjukkan ketidakkemungkinan hal itu akan terjadi. Hidayah adalah keluar dari kesesatan. Tak akan keluar selagi dia zalim, selagi dia kafir. Tengok dia punya bahasa di bawah tu, bahasalah. Istifham tu banyak jenis, istifham ingkari, istifham linnafi, jadi macam-macam jenis tanya pertanyaan tu. Baik. Itu ayat yang 84. Kemudian Allah kata al-bayyinat. Wa ja'ahumul bayyinat. Telah datang kepada mereka bayyinat. Apa dia bayyinat? Keterangan-keterangan dan bukti-bukti, yakni mukjizat-mukjizat para rasul dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebenaran dalam masalah akidah, masalah keyakinan maupun amal perbuatan. Jadi keyakinan sudah ada. Itu dia panggil bayyinat. Faulaika wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Az-zalimin iaitu orang yang melampaui batas dalam kezaliman sehingga sifat zalim ini sebati melekat pada diri dia. Kalau tengok orang ni kita tahu dia ni zalim. Jadi kalau kita para pelajar kita kena ingat zalim di sini ada dua kategori. Zalim yang paling berat sekali, kategori zalim yang paling berat iaitulah zalim kepada diri sendiri dengan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil kezaliman yang paling berat. Zalim yang paling berat, zalim pada diri sendiri. Kemudian zalim pada makhluk-makhluk, zalim pada manusia lain, zalim pada hayawan, zalim pada benda-benda, itu semua zalim. Tapi zalim yang paling berat sekali apa? Iaitulah zalim melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Mari sambung ayat 87. Setelah mereka melakukan kezaliman iaitu murtad, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah bahawasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi siapa dia yang murtad, Allah Ta'ala laknat. Tengok kalimah laknatullah tu, berarti Allah menjauhkan mereka dari segala kebaikan. Tak ada lagi kebaikan. Sedangkan maksud dari laknat para malaikat dan seluruh manusia berarti doa buruk mereka ke atas orang yang berbuat zalim. Mana kalau kata daripada Allah laknat, Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada kebaikan. Laknat daripada malaikat dengan manusia bermakna doa buruk ke atas mereka, wal'iyazubillah. Itu makna orang ini dilaknat, perbuatan dilaknat. Ini kita kata. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal dalamnya, tidak diringankan seksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Mana nak tangguh azab tak adalah. Nak tangguh mati pun tak ada. Kan? Walahum yunzarun. Mereka tidak diberi tangguh waktu dan tidak juga disegerakan azab. Jadi Allah Ta'ala beri masa kepada dia. Jadi ada orang yang zalim atas dunia dia berpuluh tahun, tapi tak sampai masa, tak ada apa. Dikatakan Nabi Musa AS berdoa untuk binasa Fir'aun selama 40 tahun. Lepas pada 40 tahun berdoa, barulah Fir'aun tenggelam dalam laut Kalzum. Jadi kita hari ni jangan mudah-mudahlah sekali doa, Tuhan tak ambil tindakan lagi kat atas puak zalim ni deh. Belum. Nabi Musa berdoa 40 tahun. Jadi doa kita ni berapa tahun kita nak? Jangan tak cepat-cepat, jangan tak gopoh sangat, kan? Jadi kita kena berhati-hati para jemaah sekalian dalam perkara ini. Baik. Kalau dia betul-betul insaf setelah dia murtad,
dia betul-betul insaf, nak kembali ke pangkal jalan, nak kembali ke jalan Allah. Boleh ke tak boleh? Tengok ayat yang terakhir. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu. Mana lepas dia kafir, murtad, dia pergi hanyut jauh, kemudian dia window balik setelah dia insaf semula. Dia tinggalkan dosa syirik dia tu. Dan mengadakan kebaikan. Kerana sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana pintu taubat masih lagi terbuka, walaupun sejahat mana dia melakukan kejahatan dan kezaliman di atas dunia ini, kita kata masih ada peluang, masih ada ruang untuk dia bertaubat dan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dikata apa? Wa aslahu, ai mereka melakukan kebaikan, membaik pulih di atas segala kesalahan dan kerosakan yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka dengan melakukan syirik, melakukan maksiat atau kezaliman terhadap orang lain yang mereka lakukan. Dua-duanya perlu ditaubat untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah kita dapat bincang tentang makna ayat dan juga kata-kata mufradat kalimatul ayat. Al-an, sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Apakah maksud ayat yang kita belajar ni? Ayat berapa? 86 hingga 89 ini. Qala al-muallif rahimahullah, ayat-ayat ini masih berkenaan dengan ahli kitab. Panjang rupanya ahli kitab dalam kitab Ali Imran ni. Baru kita perasan tak? Bila belajar macam ni baru kita nampak. Meskipun isinya boleh menyangkut berkait dengan orang-orang lain daripada ahli kitab, dia boleh pergi juga kepada orang Islam yang lain ataupun kumpulan yang lain, iaitu sebahagian orang-orang Ansar yang murtad. Jadi dikatakan, diceritakan ada di kalangan Ansar, boleh jadi orang yang tak mantap iman dia. Biasanya yang murtad ni bukan orang iman yang solid. Mungkin dia ada iman yang lemah ataupun dari kalangan munafik yang berpura-pura beriman. Meninggalkan Islam. Tetapi kemudian mereka kembali lagi masuk Islam dan memperbaiki sikap keberagamaannya. Berkaitan dengan mereka itulah Allah Ta'ala turunnya ayat ini. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah akan menunjukkan, memberi hidayah kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman? Macam mana Tuhan nak tunjuk? Dia kafir, kemudian dia balik semula beriman. Boleh ke tak boleh? Tapi ayat ini, ayat yang pertama ini, dengan ayat yang terakhir, nampak macam kontra. Macam mana kita nak taufik? Macam mana kita nak jamakkan di antara ayat ini? Ini peranan para ulama tafsir di dalam menghuraikan perkara yang penting ini. Baik, tengok ayat. Kaum Yahudi telah mengingkari kenabian Nabi Isa AS. Dia tak percaya, dia kata Isa bukan Nabi, Isa anak tak betul. Mereka pun tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah benar. Sudah ada dalam kitab Taurat dia, jelas. Dan telah datang kepada mereka bukti-bukti dan berbagai hujah-hujah, dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran kenabiannya dan kebenaran agama yang dibawanya, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Allah, bahawa ia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berlebihan melampau serta melampaui batas dalam berbuat zalim. Maknanya kalau orang ni tengah buat zalim, tengah ganas kezaliman dia, Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk. Itu maksud dia. Tak akan beri petunjuk. Sehingga perbuatan zalim itu menjadi sikap dirinya. Jadi sebati dia ni. Memang zalim, memang jahat dia tu. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin orang yang keadaan jiwanya seperti ini mendapat petunjuk dari Allah. Walaupun hal itu bukan suatu yang mustahil bagi Allah. Tak ada benda mustahil bagi Allah. Tuhan boleh nak beri iman kepada orang yang zalim. Abu Jahal jahat pun kalau Tuhan nak bagi iman, boleh je.
Tapi Tuhan tak bagi Abu Jahal mati dalam kafir, kan? Mati dalam keadaan kafir. Selanjutnya Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi mereka dengan firman-Nya. Tuhan bagi amaran kepada dia, ulaika jazaohum anna alim la'natullah. Ke atas mereka bahawasanya laknat Allah Ta'ala ditimpakan ke atas mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi kita belajar tadi, ulama tafsir kata laknat daripada Allah makna Tuhan jauhkan dia daripada rahmat. Laknat daripada malaikat dan manusia bermakna Allah bermakna mereka mengutuk, mengecam dan doa keburukan ke atas orang-orang itu. Yang ini kekal dalam laknat sehingga mereka mesti mendapatkan azab neraka, tidak diringankan seksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Mereka tidak diberi tangguh waktu untuk meminta maaf, tak ada masa dah. Atau diberi keringanan seksaan. Walaupun demikian, tidaklah mustahil bagi mereka untuk melakukan taubat. Berapa ramai orang yang kita tengok ganas, zalim, akhirnya dia taubat di saat akhir. Nak kata apa kita? Nak sekat tak boleh, itu hak Allah. Kerana Allah Ta'ala sangat senang, suka apabila hamba-hambanya bertaubat dan dia akan menerima taubat mereka. Allah Ta'ala berfirman untuk menunjukkan bahawa dia membuka pintu rahmat kepada para hambanya walaupun besarnya dosa-dosa mereka. Tuhan kata apa? Illal ladzina tabu min ba'di zalik. Illal ladzina tabu min ba'di zalik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu. Jadi cerita ni panjanglah. Tengok ni ayat. Tengok ayat tengok nota 141. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ayat 86 itu diturun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Ansar yang masuk Islam. Kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik. Setelah itu ia mengirim surat kepada sahabat-sahabatnya yang muslimin agar bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal dirinya. Apakah dia masih boleh diterima taubatnya? Jadi dia mungkin dia rasa menyesal. Dia tulis surat sahabat dia minta tanya Nabi, boleh ampun ke tidak kepada dia. Maka sahabatnya pun datang dan menanyakan hal itu. Maka Allah menurunkan ayat 86 sampai 89 ini. Ayat-ayat ini isi utamanya menyangkut orang-orang Yahudi dan sangat sesuai dengan mereka kerana berkaitan dengan orang-orang yang sudah bertobat dan belum mahu bertobat dari kalangan mereka. Jadi itu cerita dia. Baik. Kemudian di akhir ayat ini Tuhan kata illal ladzina tabu min ba'di zalik. Kecuali orang yang bertobat. Macam mana kita nak faham, nak taufik antara dua ayat-ayat ini? Tengok Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dan Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahawa Haris bin Suwaid Al-Haris alif ra sa 1.3 Al-Haris bin Suwaid saudara kepada Al-Julas, bukan Jalas tu. Tulis betul. Al-Julas jim lam alif sin. Al-Julas bin Suwaid Al-Ansari telah murtad. Dia berat belaka dua ni. Al-Julas bin Suwaid bapa munafik. Kalau nak cerita tentang Julas ni, ana dah tulis dalam makalah. Cuba tengok di web Abu Anas Madani tu, di bawah tajuk madrasah kumpulan yang menghina, memperli Islam dulu dan sekarang. Ada cerita Julas bin Suwaid. Jadi Julas bin Suwaid munafik. Jadi adik-beradik dia nama Al-Haris bin Suwaid murtad. Keluar dari Islam bersama dengan 12 orang temannya. Lalu mereka bergabung ke Mekah. Pergi Mekah nak join kafir Mekah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu Al-Harith bertaubat dan kembali ke pangkuan Islam dan memperbaiki keislamannya, selamatlah dia. Jadi Allah kata illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu. Dia baikkan diri dia, islah diri dia daripada keburukan, daripada perangai-perangai yang tak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, betul balik channel, maka Allah Ta'ala terima taubat. Maka ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk memberikan keampunan ke atas dosa-dosa mereka dan memberi rahmat dengan memasukkan mereka ke dalam syurga. Kita kata alhamdulillah, ruang taubat masih terbuka kepada orang-orang yang nak bertaubat. Jadi jangan kita tutup pintu taubat. Tidak boleh. Selagi ruang taubat masih ada, pintu taubat masih terbuka, belum nyawa di halkum ataupun naik matahari di sebelah barat, mana itu apa ni, ruang itu masih ada. Ruang masih ada. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada penutup ayat ini. Dia panggil hidayatul ayat. Hidayatul ayat, petunjuk ataupun pelajaran yang boleh diambil dari ayat 86 sehingga 89 surah Ali Imran. Yang pertama, terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak. At-tawaghul, makna dalam sangat dia buat kejahatan dan buat fasad, kerusakan atau kezaliman yang dia buat, dan kekafiran boleh menjadi penghalang bagi seorang untuk bertaubat. Diingat baiklah. Mana kalau orang ni jahat sangat, boleh jadi Tuhan tak bagi dia pintu taubat. Tak bagi dia pintu taubat. Tengok ni ayat di sini. Imam Al-Qurtubi memberi penjelasan. Dia kata, zahir ayat ini Allah tidak menunjukkan, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, menunjukkan bahawa orang yang kafir sesudah Islam murtad tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Mana akan nampak macam tu. Padahal banyak juga orang-orang, ramai juga orang-orang yang berbuat zalim yang bertaubat dari kezaliman mereka. Macam mana kita nak taufik antara ayat ni? Tuhan kata orang zalim murtad aku tak beri hidayah. Tapi ramai juga kaki-kaki yang kepala-kepala gedebe, kepala Samsing zaman dulu taubat. Macam mana? Al-Qurtubi memberi jawapan bahawa maksud daripada tidak memberikan petunjuk pada mereka itu selama mereka dalam kekafiran dan kezaliman dan tidak menerima Islam. Tetapi jika mereka kembali masuk Islam dan bertaubat, maka Allah akan menolong mereka untuk mendapatkan petunjuk hidayahnya, insya-Allah. Jadi kalau kita kata, kalau langsung mereka ni tak ada ruang untuk jadi kebaikan, dia tak akan buka pintu. Tapi kalau dia sudah kembali, insya-Allah pintu taubat masih lagi terbuka di hadapan mereka. Itulah yang diharapkan. Tengok sini. Kerana itu, wajib ke atas setiap orang apabila dia berbuat satu dosa. Dengar ni para jemaah sekalian. Wajib kepada mana-mana orang yang buat dosa, untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosanya itu. Kalau dia berdosa, taubat selalu cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Sehingga ia jangan menangguhkan sehingga ia terhalang dari pintu taubat. Kata dalam hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala buka tangannya untuk orang yang berdosa pada siang hari untuk bertaubat pada malam hari. Dia buka waktu siang untuk orang yang berdosa pada malam hari supaya mereka bertaubat pada siang hari. Maknanya jangan tunggu 24 jam. Tak lebih daripada 12 jam je. Mesti bertaubat. Jangan tangguh. Ini tak apalah. Saya nak taubat juga nanti pergi Mekah bulan Ramadan. Nanti pergi haji. Dia duk tangguh-tangguh. Kalau mati masa tu apa nak buat? Rugilah dia. Pelajaran yang kedua, taubat akan diterima jika ia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi kriteria syarat-syarat dia. Taubat ada syarat dia kan. Di antaranya, antara orang nak taubat itu segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang pertama sekali, bila dia insaf, tinggalkan dosa itu. Satu. Yang kedua, syarat yang kedua, menyesali perbuatannya. Sesak, menangis dia. Ya Rabbi, aku sesat dah, pergi buat benda tak baik dulu. Dua. Yang ketiga, memohon ampun dan ketetapan hati untuk tidak lagi kembali mengulangi perbuatan. Mana berazam, dengan azam yang jitu, yang kuat, tak akan buat lagi benda ni. Tiga. Serta mengadakan kebaikan bagi apa yang telah rusak. Mana rusak-rusak akhlak kita, perangai kita, kita baik pulih balik. Dulu tak solat, kita solat. Dulu tak tutup aurat, kita tutup aurat.
Dulu kita makan riba, kita tak riba. Dulu kita hentam rasuah, kita tak ambil rasuah lagi. Serta mengadakan kebaikan bagi apa yang telah dirusakkan itu. Jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki, maka itulah syarat taubat. Tuan-tuan dan para pelajar, tambah satu lagi, sekiranya dosa itu berkait dengan hak orang, hak manusia, maka kita kena hantar balik ataupun minta maaf ataupun bayar pampasan. Kalaulah dosa itu hak orang, jadi tak boleh kata tak apa, hak orang atau orang pun kita ambil lantak je lah. Lepas tu kita pergi Mekah, minta ampun dengan Allah, kita kata lah. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Islam, sebab syarat taubat itu mesti cukup 4 kriteria kategori yang telah saya senaraikan tadi. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah dalam siri-siri yang akan datang, kita akan sambung lagi surah Ali Imran ayat 90 dan beberapa ayat selepasnya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.